Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Natasha binti Azlan, kad matrik 23 di KM 17F1089 dari Jabatan Kejuruteraan Mekanikal sesi Jun 2020 dan membuat latihan industri di Expert Control Sdn Bhd. Pertama sekali saya akan menerangkan tentang latar belakang syarikat dan seterusnya saya akan memberitahu tentang visi, misi dan objektif pembelajaran. Dan ketiga, saya akan menerangkan tentang laporan teknikal, kemudian kesimpulan dan akhir sekali komen dan cadangan. Latar belakang syarikat. Expert Control Sdn Bhd adalah syarikat penyepadu sistem di Malaysia yang ditubuhkan pada tahun 2001. Syarikat ini menjalankan penyelidikan mengenai sel bahan bakar dan tenaga hidrogen. Syarikat ini juga menyediakan penyelesaian penuh untuk sistem kawalan dan automasi industri dalam industri minyak, gas. Ini adalah logo bagi syarikat Expert Control Sdn Bhd. Misi bagi syarikat ini adalah menerokai sains, kerjasama, pengurusan dan ekonomi bagi membangunkan teknologi sel fuel dan tenaga hidrogen pribumi. Kemudian visi bagi syarikat ini adalah menjadi pusat rujukan teknologi sel fuel dan hidrogen serta dasar dan pengurusan tenaga bertaraf dunia. Dan objektif pembelajaran adalah melahirkan graduan peringkat sarjana, doktor falsafah dan jurutera yang mempunyai pengetahuan yang luas, berkemahiran tinggi dan berkaliber dalam bidang teknologi sel fuel. Ini adalah carta organisasi dalam syarikat Expert Control. Pengarah terbesarnya ialah Cik Wan Junaidi, pengarah teknikal ialah Cik Wan Junaidi, pengarah komersialnya ialah Encik Ahmad Syairi. Untuk bahagian teknikal terbahagi kepada 4 bahagian iaitu Project Department, DCC Department, Engineering Department dan After Sale Support and Service Department. Untuk bahagian komersial pula terbahagi kepada 3 iaitu Finance, HR and Admin Department, Sale and Marketing Department dan Procurement and Logistics Department. Ini adalah laporan teknikal iaitu Project Sel Fuel dan menambah baik bekas single cell. Di sebelah kanan ini adalah bentuk asal bagi bekas single cell magnesium dan sebelah kiri pula adalah bekas sel stack yang mempunyai 20 watt. Ini adalah langkah-langkah menambah baik bekas sel. Pertama sekali perlu menambah baik reka bentuk. Seterusnya menggunakan CNC milling machine. Kemudian pemasangan desain perspek dan dihantar untuk membuat sampel performance dan akhir sekali perlu mengambil data. Reka bentuk desain menggunakan software Autodesk. Autodesk terbahagi kepada 2 iaitu Autodesk Inventor dan Autodesk AutoCAD. Autodesk Inventor juga terbahagi kepada 2 iaitu by part and assembly. Autodesk AutoCAD pula adalah dalam bentuk simetri dari 3 pandangan iaitu pandangan atas, pandangan hadapan dan pandangan tepi. Yang ini adalah Inventor by part dan ini pula Inventor assembly. Yang ini adalah AutoCAD. Yang ini adalah CNC milling machine. Yang ini adalah pemasangan perspek. Ini adalah sampel performance dan yang di bawah ini adalah Mason potentiostat. Dan ini adalah data yang kami ambil. Dan ini adalah extra. Ini adalah langkah-langkahnya. Ini adalah memotong kepingan magnesium menggunakan vertical bandsaw machine dan sebelah kiri hasil pemotongan kepingan magnesium. Dan kesimpulannya, yang pertama adalah pelajar sekurang-kurangnya dapat membuka mata melihat masalah-masalah sebenar yang berlaku dalam industri kejuruteraan. Yang kedua adalah latihan industri melatih pelajar untuk sentiasa menepati masa. Yang ketiga, pendedahan yang telah diberikan kepada pelajar sepanjang latihan industri ini sangat berguna. Dan yang keempat, kerajinan dan keprihatinan dalam setiap masalah yang timbul mencenderungkan pelajar untuk menjadikan mereka sebagai contoh. Dan akhir sekali adalah komen dan cadangan. Cadangan kepada syarikat adalah pihak syarikat perlulah menyediakan perancangan tugas dengan lebih teratur untuk pelajar yang akan menjalani latihan industri. Cadangan kepada pelajar pula, pelajar juga hendaklah bertanggungjawab terhadap segala kemudahan yang diberikan
oleh syarikat atau institut yang menggunakan dengan sebaik-baiknya. Akhir sekali, cadangan kepada Politeknik. Politeknik perlu peka mengenai perkembangan para pelajar yang menjalani latihan industri. Yang kedua, Politeknik perlu memberikan penerangan dengan lebih jelas kepada pelajar. Dan yang akhir sekali, Politeknik perlu memberi ruang dan masa bagi pelajar untuk melengkapkan laporan akhir sebelum dibentangkan. Sekian, terima kasih.